Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kazari Afindi bersama rakan penyampai. Saya Priscilla Chot. Zarif, ingat tak kes pergaduhan di Green Hill? Ingat Priscilla, terdapat 2 orang suspek yang dikesan positif COVID-19 kan dalam pergaduhan itu. Ya, dan anggota polis terpaksa dikuarantinkan. Kita ikuti laporan ini. Seramai 109 pegawai dan anggota polis dari 3 buah balai polis di Kuching terpaksa dikuarantin selepas 2 daripada suspek kes pergaduhan di Jalan Green Hill yang ditahan pada Ahad didapati positif COVID-19. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Aidi Ismail berkata, kesemua pegawai dan anggota berkenaan telah menjalani ujian saringan COVID-19. Menurut ID, pegawai dan anggota polis yang terlibat adalah dari Balai Polis Gita, Sekama dan Tabuan. Mereka terdiri daripada 10 pegawai dan 99 anggota dari Jabatan Siasatan Jenayah, Polis Pengiring dan Warden Lokap. Ada 2 tahanan yang disahkan positif dan ada seorang lagi yang dia pada ujian test pertama dia negatif, tapi dia ada simptom. Jadi dia pun dibawa oleh pihak KKM ke hospital lah untuk dia buat swab kali kedua. Dan untuk anggota kita ada 3 buah balai ni kerana ada close contact. Dia ni semua tahanan ni ditempatkan di 3 balai ni kerana dia 2 kumpulan yang berbeza. Dan ramai 99 anggota dan 10 orang pegawai kita dah buat ujian swab lah dengan KKM pada hari ni lah. Menurut ID, petugas Kementerian Kesihatan KKM menyifatkan pegawai dan anggota terbabit sebagai kontak rapat kepada kedua-dua suspek positif COVID-19 itu. Sehubungan itu, mereka telah dikuarantin selepas menjalani ujian calitan hari ini. Ditanya status keluarga kepada anggota polis berkenaan, pihak KKM telah mengambil segala langkah perlu termasuk membuat saringan kontak rapat jika perlu. Pada Ahad, seramai 9 lelaki berusia antara 20 dan 35 tahun disyaki terbabit dalam pergaduhan di Jalan Green yang dipercayai berpunca daripada seorang wanita. Seramai 700 penduduk daripada 130 buah rumah di Kampung Sungai Maung Kuching yang diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD akan menjalani ujian calitan COVID-19 selama 2 hari bermula Khamis. Menurut Ketua Kampung Sungai Maung, Masni Mori, segala persiapan telah diatur bagi memastikan proses saringan berjalan dengan lancar. Besok hari ahli jawatankuasa JKK pun bertindak sama, akan memantau setiap rumah yang ada di Kampung Sungai Maung turun swab, jangan ada yang bersembunyi, jangan ada yang takut. Ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Dalam pada itu, tambah Masni, penduduk setempat pada mulanya sukar untuk menerima kenyataan apabila diarahkan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di kawasan tersebut. Bagaimanapun, demi kepentingan bersama, rata-rata penduduk setempat akur dengan saranan kerajaan bagi bersama memutuskan penularan wabak COVID-19. Seluruh pintu masuk ke kawasan kampung tersebut dikawal ketat, termasuk laluan sungai dengan pengawasan pihak polis, rela, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan pelbagai agensi lain. Terdahulu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah memutuskan untuk melaksanakan PKPD di Kampung Sungai Maung Kuching dan Taman Univista Kota Semerahan selepas mendapati risiko kes positif di 2 kawasan terbabit meningkat. Seterusnya, seramai 383 orang penduduk Taman Univista Kota Semerahan menjalani ujian calitan COVID-19 secara pandu lalu sejak pelaksanaan operasi pengesanan kes aktif ACD bermula pada Selasa. Menurut Pegawai Kesihatan dari Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Dr. Joyoki Chen, kebanyakan yang menjalani saringan tersebut merupakan kontak rapat kes positif COVID-19. Susulan itu, Ketua Polis Daerah Kota Semerahan, DSP Sudirman Kram, berkata 4 sekatan jalan raya didirikan untuk mengawal dan menyekat pergerakan keluar masuk ke taman tersebut. Taman tersebut mempunyai sebanyak 111 buah rumah dengan 780 orang penduduk. Dalam pada itu, dedah Sudirman Kram lagi, seramai 32 anggota polis, 32 anggota tentera dan 36 anggota rela akan bertugas sepanjang tempoh PKPD.
Sekatan pergerakan di 4 buah rumah panjang dalam daerah Beluru Miri masih dikuat kuasa sehingga 21 Februari. 4 rumah panjang tersebut ialah Rumah Panjang Pengabang, Rumah Miti Utiri, Rumah Lawang dan Rumah Banyan. Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, sekatan pergerakan di 9 buah rumah panjang lain di bahagian Miri telah ditamatkan. Sementara itu, susulan kes positif yang dilaporkan di daerah Beluru, Jabatan Kesihatan telah melakukan pengesanan kontak aktif secara agresif pada 12 Februari sehingga 14 Februari lalu. Selain rumah panjang dan kampung, sebuah estet dalam daerah Subis turut menjalani perintah sekatan pergerakan berkuat kuasa 25 Januari sehingga 22 Februari. Miri antara 11 daerah di Sarawak yang disenaraikan sebagai zon merah melibatkan 4 kluster yang masih aktif, antaranya kluster Basayap, kluster Seruas Beluru, kluster Rakut dan kluster Jelita. Masyarakat Miri kini memiliki sebuah buku daftar kata bahasa dikenali sebagai Bub Ideh Itai. Buku terbitan Persatuan Jati Miri itu usaha memelihara bahasa tersebut daripada pupus. Menurut Presiden Persatuan Jati Miri, Dato' Abdillah Abdul Rahim, buku itu juga sebahagian usaha pihaknya memanfaatkan dana yang telah diterima daripada Kerajaan Sarawak. Selain memelihara bahasa Miri, buku tersebut diharap mencetus semangat kepada masyarakat tersebut untuk bersama-sama menghargai dan menyumbang kepada usaha mengekalkan bahasa yang kian pupus itu. We had to try to preservekan bahasa itu lah. Pada peringkat awal kita buat satu buku cara bercakap sebagai panduan untuk menarik minat orang Miri supaya menyumbangkan perkataan yang perlu didaftarkan. And this second one is a bigger one. We collect all the perkataan itu ada detail data. Dan InsyaAllah, we are now also working together with Dewan Bahasa, trying to make a dictionary. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg pada Rabu. Pada masa yang sama, persatuan itu turut mempersembahkan buku Ideh Itai kepada Ketua Menteri. Selain itu, turut diserahkan sebagai cenderahati kepada Ketua Menteri adalah buku budaya tradisi kaum Jati Miri Budaya dan Adat Perkahwinan dan buku seni ukiran perkuburan lama Jati Miri hasil kerjasama dengan Universiti Malaysia Sarawak dan Pustaka Negeri Sarawak. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yakin Didik TV Kementerian Pendidikan Malaysia mampu membantu pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jelasnya KPM mengambil inisiatif menghidupkan semula slot program TV pendidikan khusus bagi murid yang tidak mempunyai akses internet. Kerajaan sedar bahawa pendidikan merupakan antara sektor yang amat terkesan akibat pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak awal tahun lalu. Keadaan ini merupakan satu situasi yang sukar sehinggakan Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu KPM, perlu mengambil keputusan menutup sekolah semasa tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP. Namun begitu, KPM committed untuk terus menyediakan akses pendidikan kepada lebih 5 juta murid bagi membolehkan mereka mendapat pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperlukan. Tambahnya, pelaksanaan PDPR secara dalam talian masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dalam tempoh yang singkat. Ini kerana memandangkan kepelbagaian latar belakang murid-murid dengan ada yang tinggal di kawasan bandar, luar bandar atau kawasan pedalaman. Justru Didik TV KPM akan menyiarkan program-program yang berteraskan kurikulum dan co-kurikulum KPM.
Selain berita mengenai dunia pendidikan daripada peringkat prasekolah hingga tingkatan 6, Didik TV mula bersiaran pada 17 Februari menerusi saluran 107 di MyTV, saluran 147 di Astro dan saluran NTV7 di TV Unify bermula 7 pagi hingga 12.30 malam setiap hari. Sementara itu, pelancaran Didik TV ternyata mendapat sokongan ramai pihak, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan luar bandar. Ini berdasarkan cabaran yang dihadapi ibu bapa, guru serta murid yang mempunyai pelbagai latar belakang ketika situasi sukar pandemik ini. Kaedah yang digunakan memang dapat menarik perhatian anak-anak, pelajar-pelajar, khususnya mereka yang sedia gadget ataupun sedia telefon bimbit dan kawasan pedalaman. Katanya lagi, dengan adanya saluran ini, ibu bapa tidak lagi perlu risau untuk memikirkan soal gadget dan mereka boleh memantau anak-anak mereka menerusi saluran berkenaan. Senada dengan Majid, Pamela N turut berpandangan bahawa saluran ini juga sesuai untuk setiap peringkat persekolahan. Pun Didik TV itu sesuai untuk semua lapisan dari prasekolah sampai tingkatan 6. Even silibusnya memang ada. So senanglah untuk parent dan untuk pelajar lah. Sementara itu, menurut Faridah Seli dan Julia Rigo, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR secara dalam talian masih belum dapat mencapai objektifnya dalam masa yang singkat. Hal ini kerana tidak semua murid yang dapat mengikuti sesi tersebut ekoran terdapat pelbagai kekangan, terutamanya apabila ibu bapa murid itu bekerja. Ibu bapa yang kerja itulah masalah yang paling utama. Contohnya ibu bapa yang kerja dan mereka terpaksa menggunakan hanya satu peranti. Jadi guru ini terpaksa buat kerja yang diberikan oleh guru-guru apabila ibu bapa pulang ke rumah. Cabaran dia bagi parents yang hantar anak diorang masuk sekolah yang dua bahasa macam sekolah Cina. Mostly sebab tak semua parents yang hantar anak diorang ke sekolah Cina, diorang faham bahasa Cina. And then bila cikgu diorang bagi kerja rumah, mostly cikgu dia akan bagi dalam bahasa Cina, and then agak susah untuk kamu orang explain ataupun any instruction tu memang dalam bahasa Cina lah. Jika menerusi Didik TV pula katanya, berkemungkinan saluran ini akan membantu pelajar yang bakal menduduki peperiksaan umum. Terima kasih kerana masih setia dengan Utama TVS. Baik, perkembangan seterusnya, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEK meneruskan program sambutan Rumah Terbuka Malaysia Tahun Baharu Cina 2021 meskipun masih berdepan pandemik COVID-19. Namun, apa yang uniknya, sambutan pada kali ini akan diadakan menerusi platform media sosial Facebook di MyMOTEK dan saluran TV1 RTM. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata mereka akan tetap meneruskan tradisi sambutan perayaan itu dengan cara norma baharu. Ia merupakan acara tahunan di peringkat nasional yang sentiasa dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia namun diadakan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Anjuran sambutan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat bersatu hati dan toleransi serta menyemai nilai-nilai murni dan budaya yang tinggi dalam kalangan masyarakat yang pelbagai kaum untuk lebih bersifat terbuka dan saling menghormati. Tambah beliau, masyarakat akan disaji dengan pelbagai persembahan menarik. Antaranya kompilasi video pelaksanaan sambutan Rumah Terbuka Tahun Baru Cina dari tahun 2016 hingga 2020. Persembahan tarian Selamat Datang, tarian kipas dari artis tari Istana Budaya serta persembahan nyanyian dari Masha Mashitah dan Nicole Lai. Mengulas lanjut, beliau berkata program yang disiarkan pada Sabtu jam 9 malam itu akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin. Produk usahawan tradisional tempatan mahupun moden berpotensi tembusi pasaran antarabangsa yang mampu dicapai dengan landasan pemasaran dan penghasilan bahan yang bersesuaian dengan cita rasa semasa. Tiada yang mustahil,
tanpa mengira lokasi baik di bandar maupun luar bandar. Seperti di kawasan Beting Maro, pelbagai usaha telah dilaksanakan kerajaan bagi membantu masyarakat setempat memasarkan produk mereka ke pasaran luar. Dan kita juga telah menyediakan pusat ekonomi, iaitu pusat mereka menjalankan aktiviti ekonomi seperti pemrosesan hasil pertanian seperti keripik, kuih muih dan termasuk kerap tangan dan sebagainya. Bagi pengusaha keripik di Kampung Sepinang Pusa, Hamzah Aro, pada mulanya Hamzah menghasilkan keripik hanya untuk dinikmati ahli keluarganya. Tetapi tidak menyangka saban hari permintaan kian meningkat. Mula-mula kami molah biasa je lah, kita makan je. Dah bila kami bagi-bagi dengan kawan nak masuk ada minat lah. Jadi minta sidak kedai, lu kami hantar di kedai. Selain Hamzah sebagai pengusaha keripik, pengusaha kraft tangan yang juga dari Kampung Sepinang Pusa, Rosli Marshidi berkata, idea penghasilan produk kraft tangan daripada bahan terpakai mula hadir setelah melihat potensi serta permintaannya yang tinggi. Idea tu sebenarnya mula-mula kami bukan sekadar nak mula satu lah. Mula-mula kami jual besi buku. Daripada besi buku dijual harganya berapa sangat. Jadi kami cubalah dengan idea sama dengan adik kami mula idea aja. Pendedahan yang diberi kepada golongan pengusaha tempatan seperti ini turut berupaya memberi semangat kepada mereka untuk menghasilkan lebih banyak produk berkualiti yang bukan sahaja bertujuan meningkatkan sumber pendapatan. Malah secara tidak langsung mampu menarik kehadiran pelancong luar. Perancangan kami, ialah inginlah kami nak mesagi pasaran keripik kami ke tempat-tempat yang nak tu macam di Kuching ke apa ke, sekiranya ada orang nak nempah apa-apa lah. Harapan kami, kalau bolehlah kami nak majukan sikit usaha tu macam tu, daripada besi dibuang bagus kita bola macam tu, macam perhiasan. Kalau boleh kita nak perluaskan lagi produk macam tu. Produk-produk ini juga bukan sahaja meningkatkan ekonomi Sarawak tetapi juga dapat membuka peluang pekerjaan kepada penduduk di luar bandar dan juga meningkatkan kreativiti bagi penduduk tersebut. Itu sahaja laporan daripada saya, Kaizari Afindi, dan juru kamera Awang Azmil melaporkan untuk TVS. Hubungan baik antara guru dan komuniti setempat penting bukan sahaja demi kemajuan pendidikan. Lebih penting, hubungan baik itu mampu membantu meningkatkan sosioekonomi penduduk setempat. Menyedari hal itu, Pejabat Ahli Dewan Undangan Negeri Layar menubuhkan Jawatan Kuasa Pembangunan Pendidikan Layar LEDC bagi mengeratkan hubungan guru dan komuniti setempat. Pengerusi LEDC, Paul Lagang berkata, sejak ditubuhkan pada 2019, jawatan kuasa itu telah menganjurkan sebanyak 21 program. Katanya LEDC yang diilhamkan penubuhannya oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Layar, Gerald Rentap Jabu, saling melengkapi antara peranan guru dan masyarakat setempat di Betong. Nama 7 LEDC itu tadi, 7 LEDC tadi, Siti kita ngerapat ke kawal bala cigu dengan komuniti setempat. Kedua, kita akan tolong bala cigu semajako pihak JPN, pihak PPD kira tusahkan tolong beri bandian sama ada kat khusus atau mungkin sekolah ada belanja atau ke mayanya tadi utai tadi tidak PPD nak boleh nganjuang, jadi kami masuk campur nganjuang bala cikgu khusus. Menurutnya, antara program utama yang dianjurkan LEDC adalah Jollyphonics, bagi menyediakan pelajar tadika untuk masuk ke tahun 1. Program itu mendedahkan kanak-kanak tadika kepada mata pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris untuk masuk ke sekolah rendah. LEDC menyasarkan dalam tempoh 5 tahun akan datang, pelajar yang menyertai program Jollyphonics dapat menguasai bahasa Inggeris dengan sepenuhnya. Bantuan lain disediakan LEDC,
termasuk memberikan sebanyak 305 unit tablet kepada pelajar tingkatan 5 di 3 buah sekolah di Layar yang akan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM pada tahun ini. Tablet sumbangan Adun Layar Jara Rentap Jambu itu bagi memastikan pelajar di kawasan tersebut tidak ketinggalan dalam kemajuan teknologi. Sebelum ini, para pelajar tingkatan 5 berkenaan telah diberikan pemacu pendrive. Dan menurut Paul, usaha dilakukan LEDC seiring dengan program Negeri Sarawak iaitu membangunkan ekonomi digital. Seterusnya, sebuah pasukan petugas khas ditubuhkan untuk menyelaras program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin berkata, pasukan khas tersebut dikenali sebagai Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF. Struktur CITF ini menekankan kepada pendekatan yang bersepadu seperti mana yang telah pun disetujui oleh Jemaah Menteri, iaitu a whole of society approach, merangkumi semua agensi-agensi dalam kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, PBT dan juga badan-badan bukan kerajaan, NGO, sukarela sampailah ke peringkat individu. Untuk kita menjayakan program imunisasi kebangsaan ini, kita memerlukan sokongan daripada seluruh negara, semua rakyat Malaysia, semua penduduk di Malaysia untuk memastikan bahawa seramai mungkin dapat diberikan vaksin COVID-19. Jelas Khairi lagi, CITF ini akan diketuai oleh beliau sendiri selaku Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan yang akan membuat laporan kepada Jemaah Menteri. Pasukan pengurusan CITF pula akan diselia oleh 2 pengarah bersama iaitu Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan Timbalan Panglima Tentera Darat Lieutenant General Datuk Muhammad Ebi Rahman. Sementara itu, Khairi turut memberitahu kawalan ketat akan dilakukan untuk memastikan simpanan bekalan vaksin berada dalam keadaan yang selamat. Sehubungan itu, katanya pasukan keselamatan termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM telah diarahkan untuk mengawal pusat simpanan vaksin. Saya percaya Polis dan juga Angkatan Tentera Malaysia, Timbalan Panglima ada di sini, akan membantu bukan hanya di pusat-pusat simpanan vaksin tetapi juga dalam kita menghantar konvoi-konvoi ke seluruh negara membawa vaksin ini. Sebab vaksin ini menjadi barang yang sangat-sangat bernilai sekarang. Untuk makluman, Malaysia akan menerima bekalan vaksin daripada syarikat vaksin Pfizer BioNTech pada 21 Februari ini. Malaysia masih kekal dengan pendekatan di mana penerima dos pertama vaksin perlu menerima suntikan kedua. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak hari ini telah mengisytiharkan 1 kluster baharu jangkitan COVID-19 iaitu kluster Janyong. Kluster Janyong ini merupakan satu kluster komuniti yang telah dikesan di daerah Kapit melibatkan sebuah rumah panjang di kawasan Sungai Yong. Indeks kes kepada kluster ini adalah kes ke-7,043 iaitu seorang perempuan warga tempatan berumur 21 tahun yang telah dikesan melalui saringan individu pengesanan kes secara aktif oleh Pejabat Kesihatan Bahagian Kapit. Sementara itu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak melaporkan 3 kes kematian baru jangkitan COVID-19 direkodkan masing-masing satu di Kuching, Bintulu dan Sibu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian meningkat kepada 65 kes. Bagi kes positif baru COVID-19 pula, sebanyak 193 kes dikesan di Sarawak, di mana Sibu mencatatkan kes tertinggi dengan 102 kes. Ini menyumbang kepada peningkatan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kepada 7,225 kes. Dalam pada itu, daerah Kuching telah bertukar status daripada jingga kepada merah. Sementara itu, Malaysia mencatatkan 22 lagi kes kematian baharu akibat COVID-19 menjadikan jumlah kumulatif kes kematian negara adalah sebanyak 1,005 kes.
Dalam masa sama, sebanyak 2,998 kes baru COVID-19 dilaporkan dan jumlah kumulatif kes jangkitan virus itu di negara ini adalah 272,163 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kes baru itu melibatkan 2,991 kes tempatan dan 7 kes import. Pada Rabu juga, seramai 5,709 pesakit sembuh dan dibenarkan pulang. Ini menjadikan jumlah pesakit yang sembuh mengatasi angka jangkitan baru. Kementerian Kesihatan turut memaklumkan terdapat 13 kluster baru dikenal pasti. Versi baharu kempen Siasitok Sarawak akan dilancarkan bulan Mac depan berikutan kejayaannya memastikan pelancongan domestik terus bertahan. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Siasitok 2.0 mempunyai 60 pakej iaitu 2 kali ganda daripada pakej yang ditawarkan pada Julai tahun lalu. Jelas Abdul Karim, rangkaian pakej pelancongan domestik yang lebih luas akan menarik minat lebih ramai penduduk tempatan melancong di negeri ini sekaligus memberi manfaat kepada industri pelancongan. Beliau juga tidak menolak kemungkinan industri pelancongan menerusi pelancongan domestik dalam Malaysia, khususnya Sarawak, dijangka akan pulih secara perlahan-lahan pada pertengahan tahun 2021. Ini kerana beliau menjangkakan jumlah kedatangan pelancong sebanyak 1.1 juta dengan anggaran keuntungan sebanyak 2.64 bilion ringgit sekiranya vaksin COVID-19 telah ada. Untuk rekod, kempen Siasitok Sarawak terdahulu telah menjana lebih 1.5 juta ringgit keuntungan melalui 941 pakej pelancongan melibatkan kira-kira 5,668 pelancong. Justru Karim yakin Sarawak masih dapat menghidupkan semula industri pelancongan dengan meningkatkan aktiviti pelancongan domestik menerusi pakej jelajah Siasitok Sarawak. Baiklah, sekian sahaja utama TVS buat masa ini. Seperti biasa Zarif, kita teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Prisla John. Dan saya Garizari Afindi. Kami dua mumpok dulu. Selamat malam.